Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati pengerusi tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO, yang berbahagia Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, seluruh kepimpinan Puteri UMNO Malaysia, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi dan para perwakilan dan pemerhati Puteri UMNO yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul pada hari yang bersejarah ini. Saya, Anis Hanani binti Rabduni, anak jati Sabah, berasal dari Kampung Silau Ranau. Mana orang Sabah? Lambai-lambai sikit. Saya selaku Director of Unity, Badan Perhubungan United Kingdom dan Ireland dan Naib Presiden Badan Perhubungan Negara Cawangan West Midlands, berdiri di hadapan saudari semua sebagai wakil Puteri UMNO luar negara, mewakili hati-hati yang penuh semangat dan cita-cita tinggi untuk memartabatkan agama, bangsa dan negara walaupun kami berada jauh di perantauan. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puteri UMNO Malaysia di bawah Sekretariat Mahasiswa Luar Negara yang sendiri diketuai oleh Datuk Muhammad bin Alamin kerana telah membuka ruang untuk saya membawa suara-suara para pelajar yang nun jauh di perantauan ke pentas Perhimpunan Agung Pergerakan Puteri UMNO pada tahun ini. Kehadiran kami di luar negara tidak memutuskan ikatan cinta dan taat setia kami kepada UMNO. Sebaliknya, kami terus memperkukuhkan hubungan, memastikan aspirasi parti terus dipertahankan dan membawa nama Malaysia dengan penuh rasa bangga di pentas antarabangsa. Kami di luar negara adalah cerminan UMNO di mata dunia. Oleh itu, kami sedar akan tanggungjawab besar yang kami pikul. Sebelum saya meneruskan ucapan saya pada petang ini, saya mahu tanya dua soalan. Tapi yang orang Sabah jangan jawab, ha? Boleh ba kalau kau? Okay, nakakan kono. Boy no komangan. Baiklah, dua soalan tersebut terdiri daripada bahasa dusun dan bajau yang membawa maksud yang sama, iaitu kamu sudah makan? Apa yang saya dapat lihat dari sini, rata-rata para perwakilan dan pemerhati tidak faham ataupun hanya membuat andaian tentang maksud soalan saya tadi. Demikianlah apa yang terjadi baru-baru ini di United Kingdom, di mana rusuhan atau kami panggil riots berlaku di hampir setiap bandar di UK seperti London, Manchester, Birmingham dan lain-lain lagi yang berpunca daripada false information, kabar angin dan naratif media yang telah mempengaruhi penduduk tempatan di United Kingdom sehingga menjejaskan keselamatan bukan sahaja pelajar tetapi seluruh komuniti Malaysia yang berada di United Kingdom. Kestabilan politik yang terjejas dan tiada pertolongan segera diberikan melimitkan lagi pergerakan dan menyukarkan golongan yang terjejas untuk keluar mencari makanan, terutamanya wanita yang bertudung. Kita tidak mahu perkara ini berlaku di negara kita. Puteri, jangan amalkan politik adu domba dan toksik seperti apa yang timbalan Presiden kita tekankan semalam. Kita harus mempunyai pendirian yang kuat terhadap integriti untuk melindungi Puteri UMNO dari terlibat dalam politik toksik. Saudara sekalian,
sungguh berat masalah yang kami hadapi dan pelbagai rintangan yang kami harus lalui sepanjang berada di luar negara. Tetapi saya tetap gagahkan juga diri saya untuk berada di sini demi membawa suara para pelajar dari luar negara melalui dua isu utama yang membelenggu kami di luar negara. Harapan saya dalam menyatakan isu ini adalah agar cadangan solusi yang bakal saya bawa pada hari ini dapat memberi perspektif berbeza tentang negara tercinta ini daripada kami di luar negara. Serta menuntut perubahan yang boleh dicapai demi menjaga anak-anak muda yang bakal memajukan dan memimpin negara kita yang tercinta ini. Isu yang pertama ialah isu jaminan pekerjaan bermaruah di Malaysia setelah menamatkan pengajian di luar negara. Sebagai contoh, dalam bidang penyelidikan ataupun lebih dikenali sebagai research field. Yang kita tahu di Malaysia ini kita mempunyai kekurangan fasiliti dan infrastruktur penyelidikan yang sepadan dengan tahap akademik mereka, menyebabkan ijazah luar negara keluar mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebolehan dan kepakaran mereka di luar negara. Jelas di sini kita dapat lihat ia dapat merugikan negara kerana kita kehilangan bakat-bakat yang hebat dan berkebolehan tinggi serta berpotensi untuk memajukan negara pada masa hadapan. Kenapa saya jadikan kursus ini sebagai contoh? Ini kerana kursus ini adalah salah satu kursus yang disenaraikan oleh pihak penaja beasiswa seperti MARA dan JPA di dalam senarai kursus yang boleh diambil oleh pelajar. Pelajar memang mempunyai pelbagai pilihan kursus, namun mereka mempunyai kurang pendedahan tentang kursus yang diberikan dan hanya bergantung dengan kursus yang lebih terkenal serta terikat dengan perjanjian dan polisi bersama pihak penaja. Sebelum saya berganjak ke cadangan solusi saya untuk isu ini, saya ingin menekankan pihak kerajaan untuk mengkaji semula sistem dan perjanjian pelajar dengan pihak penaja beasiswa. Takkan kita mau tambah peratusan penganggur dalam Malaysia lagi? Oleh sebab itu, sudah tiba masanya untuk pihak kerajaan mula melaksanakan program latihan berterusan untuk penyelidik muda dan profesional dalam bidang penyelidikan termasuklah pengurusan penyelidikan, penulisan kertas kerja dan pembentangan hasil penyelidikan. Pada masa yang sama juga saya ingin menggesa untuk kita berusaha memperbanyakkan dan mengukuhkan kolaborasi antara institusi penyelidikan dalam pelbagai industri di Malaysia sebagai contoh sains bioperubatan, geologi dan lain-lain lagi untuk memperbanyakkan lagi peluang pekerjaan dalam sektor ini. Selain daripada itu, para graduan luar negara juga sukar untuk mendapatkan tempat pekerjaan di Malaysia kerana persaingan yang sengit dengan graduan tempatan yang kita tahu lebih biasa dan arif tentang pasaran pekerjaan di Malaysia. Juga tidak semua kelayakan dari universiti luar negara diiktiraf setara di Malaysia. Terutamanya universiti yang tidak berada dalam senarai terkemuka dunia. Tambahan pula, kebanyakan kursus yang ditaja kerajaan Malaysia ke luar negara tidak mewajibkan latihan praktikal ataupun frasa yang lebih dikenali sebagai internship sebagai sebahagian daripada syarat pengajian berbanding di Malaysia. Pelajar luar negara perlu mencari latihan praktikal sendiri di Malaysia semasa cuti musim panas demi mendapatkan pengalaman bekerja dan membiasakan diri mereka dengan dunia pekerjaan di Malaysia. Maka dengan itu, saya ingin menggesa pihak kerajaan supaya boleh mewujudkan program karier khusus untuk graduan luar negara dengan penempatan pekerjaan,
latihan dan pembangunan profesional bersesuaian dengan kursus yang diambil. Kerana kami percaya bahawa kelayakan bagi seorang graduan untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia bergantung kepada kemahiran yang mereka ada. Selain daripada kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki pemikiran kritis dan berkeupayaan menyelesaikan masalah. Seterusnya, kita berganjak ke isu kedua yang lebih dekat di hati saya serta agak kritikal untuk dibawa ke perhatian para menteri dan barisan pemimpin kerajaan. Saya berharap agar isu ini boleh mendapatkan tumpuan daripada semua orang yang berada di sini pada hari ini. Isu yang kedua ialah mental health issue seperti depression, anxiety dan lain-lain lagi, yang semakin lama semakin membimbangkan dalam kalangan pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajaran di luar negara. Para pelajar di luar negara bukan sahaja berdepan dengan cabaran akademik yang tinggi, malah kami juga harus berhadapan dengan tekanan adaptasi budaya, kesunyian, persepsi orang luar dan cabaran terbesar ialah kesulitan kewangan. Kesulitan kewangan semakin terasa apabila kejatuhan nilai ringgit Malaysia terjadi serta inflasi yang semakin menjadi-jadi. Kebanyakan pelajar terpaksa bekerja sambilan di samping memenuhi tuntutan akademik demi menampung kos sara hidup di luar negara, terutamanya pelajar yang tinggal dan belajar di bandar-bandar utama seperti London, New York, Sydney dan lain-lain yang tekanan kos sara hidup mereka di luar keterbayangan kita. Semua ini boleh menyebabkan tekanan mental yang serius dan juga berpotensi menjadi lebih kritikal jika tidak ditangani dengan betul. Pertolongan dan sokongan psikologi selain daripada menjalani latihan terapi daripada pihak kesihatan di luar negara agak tidak mencukupi apabila pelajar tidak mendapat perhatian, pertolongan dan sokongan daripada negara kita sendiri. Kerana pentingnya untuk kita menyediakan pertolongan tersebut supaya pelajar tidak terasa asing dan boleh mendapatkan nasihat serta bantuan daripada orang kita sendiri. Jika peratusan pelajar di Malaysia yang mengalami mental health issue sebanyak 18.3%, cuba bayangkan peratusan pelajar Malaysia yang berada di luar negara. Oleh sebab itu, saya mohon sangat-sangat kepada pihak kerajaan agar dapat melaksanakan perkhidmatan sokongan psikologi secara berkala di luar negara serta menubuhkan talian bantuan 24 jam khusus buat pelajar di luar negara dengan bantuan dan kolaborasi bersama sukarelawan NGO yang sudah familiar di negara tersebut. Dengan cara ini kita berharap agar dapat mengurangkan tekanan mental yang dialami oleh mereka sepanjang berada di perantauan dan membantu mereka mencapai kejayaan dalam pengajian seiring dengan harapan kerajaan membiayai mereka. Sebelum saya menyatakan kesimpulan saya mewakili puteri dari pihak Kelab UMNO luar negara berharap untuk mendapatkan kunjungan daripada wakil puteri UMNO Malaysia kerana kami memerlukan pemimpin yang bukan sahaja mempunyai pengaruh, kuasa dan kedudukan, tetapi kami memerlukan pemimpin wanita yang mampu mendidik dan memimpin kami dengan penuh kaliber untuk melahirkan lebih ramai lagi pemimpin wanita muda dan berpendidikan di Malaysia. Bak kata timbalan Presiden semalam, leading by inspiration. Saya percaya dengan bantuan dan didikan dari orang-orang yang hebat dalam Dewan ini dapat melahirkan lagi ramai pemimpin wanita muda di Malaysia, khususnya dalam kalangan puteri UMNO. Saya yakin dan pasti
akan wujudnya kepelbagaian dalam kepimpinan kerana wanita cenderung dalam membawa perspektif yang unik serta memperkaya perbincangan dalam membuat keputusan yang lebih inklusif dan menyeluruh. Puteri UMNO adalah sayap muda yang berpotensi besar dalam melahirkan pemimpin-pemimpin wanita yang berwibawa dan berdedikasi tinggi. Akhir kata, saya berharap agar Puteri UMNO terus melibatkan anak-anak muda dalam usaha memperkasakan UMNO dan negara. Generasi muda adalah masa depan kita dan dengan kebijaksanaan serta panduan yang betul, kita akan dapat mencipta masa depan kita. Kami sebagai wakil kelab UMNO luar negara akan membawa dan memertabatkan lagi parti ini dengan lebih baik di persada dunia. Kami turut berasa bangga dengan kemajuan yang dicapai oleh Puteri UMNO di tanah air. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, Puteri UMNO terus memperjuangkan hak dan kebajikan wanita muda serta menjadi benteng yang kukuh dalam mempertahankan kedaulatan negara. Maka dengan itu, marilah kita bersama-sama memperkukuhkan perpaduan, memperhebatkan perjuangan dan terus melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan. Marilah kita semua berusaha ke arah menjadikan impian ini satu kenyataan. Dengan komitmen dan dedikasi yang tidak berbelah bahagi, saya yakin bahawa tidak mustahil bagi kita melahirkan lebih ramai pemimpin wanita yang berkaliber dalam Malaysia. Semoga UMNO terus cemerlang dan Puteri UMNO menjadi tonggak kepada kejayaan kita semua. Di tanah asing ilmu dicari. Jangan lupa asal usul diri. Bersatu padu puteri berdiri. Harapan bangsa masa depan berseri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.